adalah Salsabila Wasini, Nashira Alia Kairina, dan saya Muhammad Hafiz. Hari ini kami akan membentangkan perkembangan Kristian di Sarawak dan Sabah. Kemunculan agama Kristian boleh dilihat pada orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis pada 1511. British memperolehi Pulau Pinang pada tahun 1786 dan kemudiannya pada tahun 1795 mereka diambil semula daripada penaklukan Belanda sejak tahun 1641. Paderi-paderi dari Thailand menubuhkan seminar meja di Pulau Pinang pada 1810. LMS diasaskan di Melaka dan Pulau Pinang sejak tahun 1815. Tetapi kebanyakan misi mazhab Protestan jatuh setelah 1842 apabila ia menjadi kebolehan untuk memasuki China. Kuasa mazhab Katolik antara kekal tetapi dibahagikan di antara Portugis dan Perancis. Menteri Bukan Britain bermula seawal dari 1860 dan Melodies dari 1885. Presbyterianisme membesar melalui gereja-gereja Cina di Johor dan jemaah orang asing di Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur. Misi Kepuak asli Sengoi bermula pada 1932. Pentekostalisme menjadi sebuah pengaruh lebih besar melalui gerakan karismatik pada 1970-an. Tetapi membalik Amerika Utara, Bath dan Ceylon telah menjadi aktif dari 1935. Baiklah, saya akan menceritakan tentang evangelisme yang berkait rapat dengan perkembangan agama Kristian di Malaysia. Apakah itu evangelisme? Evangelisme ataupun penginjilan dalam konteks agama Kristian ialah kegiatan menyampaikan maklumat mengenai gaya hidup yang berkait rapat dengan amalan tokoh utama mereka, iaitu Yesus Kristus, dan kandungan gospel kepada masyarakat yang tidak seanutan. Baiklah, evangelisme ini ialah kegiatan untuk menyampaikan maklumat tentang agama Kristian, dan mereka ini adalah dikenali sebagai evangelis. Dan mereka, orang Kristian, percaya bahawa Yesus Kristus ialah jelmaan Tuhan. Evangelisme ini tentang gaya hidup yang berkait rapat dengan amalan tokoh utama mereka, iaitu Yesus Kristus. Dan sebenarnya menurut masyarakat, menurut Islam, Yesus Kristus ini ialah Nabi Isa, dan ini hanyalah dalam konteks pemahaman agama Kristian itu. Seterusnya, evangelis yang mula bertapak di Malaysia pada sekitar tahun 1970-an dilihat sebagai mazhab Kristian yang paling profilik dalam kempen penyebaran agama Kristian. Baiklah, mengapa evangelism cepat popular ataupun mudah terkenal? Berikut adalah beberapa faktor mengapa evangelism mudah popular. Yang pertama adalah disebabkan oleh konsep kelahiran semula ataupun born again dan diselamatkan, save. Dilahirkan semula bermaksud adalah dilahirkan daripada atas, dan konsep tujuan sebenarnya konsep kelahiran semula ini adalah untuk dilahirkan kembali dengan mengubah berlakunya sesuatu perubahan dalam diri, iaitu dari segi hati, dan berlakunya transformasi dalam diri, iaitu dari segi rohani, dan sebenarnya untuk mengubah orang menjadi lebih baik dan dilahirkan menjadi orang yang lebih baik. Dan kelahiran baru ataupun dilahir kembali adalah perbuatan Tuhan yang menanam
kehidupan abadi dalam seseorang yang percaya bahawa Yesus Kristus merupakan penyelamat individu. Evangelis percaya bahawa sel Yesus disalib melalui kematiannya dan pengorbanannya adalah adalah satu-satunya sumber penyelamat dan pengampunan dosa umatnya. Seterusnya, tidak terikat dengan banyak amalan ritual. Dan seterusnya, khutbah mereka fokus kepada perkara harian yang praktikal. Contohnya seperti cara menangani kerja, cara menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak dengan walaupun dalam keadaan yang moden dan sebagainya. Yang seterusnya, mereka tidak mempunyai sebarang ikatan terhadap tradisi. Dan akhir sekali ialah evangelisme ini adalah senang untuk diikuti dan merupakan kefahaman yang baru. Dan disebabkan itu ia menjadi terkenal dan mempunyai ramai pengikut. Seterusnya ialah bahan bacaan agama Kristian. Mengetahui bahawa bahan bacaan agama Kristian ialah Alkitab ataupun lebih dikenali sebagai Bible. Bible merupakan kitab suci bagi orang Kristian, Yahudi, Samaria dan lain-lain. Kitab ini mengandungi kisah sejarah, pujian, doa, peribahasa, perumpamaan, surat didaktik, nasihat, karangan, puisi dan nubuatan. Kerajaan Malaysia mengharamkan penggunaan Bible berbahasa Indonesia dan Melayu. Hal yang demikian kerana agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Dan sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kaedah-kaedah penyembahan seperti liturgi yang digunakan dan khutbah-khutbah tidak ditapis maupun dikawal secara aktif oleh kerajaan. Namun begitu, pengawasan secara sulit kadangkala berlaku. Dilaporkan bahawa beberapa sekolah menengah awam telah mengharamkan secara tidak rasmi aktiviti-aktiviti Kristian seperti Christian Fellowship di kawasan persekolahan. Pengharaman ini adalah disebabkan kerisauan sesetengah guru-guru yang beragama Islam. Ini timbul disebabkan kebimbangan pelajar Islam yang akan mengikuti aktiviti tersebut dari bergiat aktif di masjid. Pengharaman ini hanya terjadi apabila guru besar atau pengetua sekolah tersebut adalah dari kalangan orang Islam. Gereja-gereja dibenarkan didirikan di Malaysia walaupun pembinaan gereja baru dihadkan. Tidak ada sebarang gereja yang telah sedia wujud ditutup oleh kerajaan maupun jemaah Kristian yang sudah mantap kedudukannya dibubarkan. Walau bagaimanapun, gereja baru sukar dibina. Sebagai contoh, pihak berkuasa Shah Alam mengambil masa lebih 20 tahun untuk meluluskan pembinaan sebuah gereja di situ dan turut mengenakan syarat tambahan agar bangunan gereja itu kelihatan seperti kilang dan tidak seperti lazimnya. Gereja biasanya didirikan di kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Filem arahan Mel Gibson, The Passion of the Christ, dihadkan tayangannya pada 2004. Filem itu hanya dipertontonkan secara rasmi kepada pengganut agama Kristian. Bilangan penonton juga terhad disebabkan tiket-tiket tidak dijual di kaunter-kaunter tiket biasa. Kumpulan Kristian seperti National Evangelical Christian Fellowship membuat penempahan blok tiket dan mengedarnya ke pelbagai gereja. Tempoh tayangan filem tersebut dipanjangkan dari tempoh 2 bulan yang diperuntukkan pada awalnya. Ini mungkin bererti bukan penganut-penganut agama Kristian sahaja yang menontonnya. Tontonan ini adalah atas penghargaan
terhadap karya sutradara yang merealisasikan filem tersebut. Terima kasih. Saya Muhammad Hafiz bin Anwar. Saya akan menerangi tentang cuti keagamaan Kristian. Cuti keagamaan Kristian adalah Christmas, iaitu 25 Disember. Sempena mengingati kelahiran Jesus. Selain itu, tempat kelahiran Jesus adalah di Jerusalem. Yang kedua iaitu cuti Jumaat Agung, iaitu cuti ini adalah bukan cuti kebangsaan am. Ia hanyalah cuti pada negeri yang tertentu, iaitu negeri Sabah dan Sarawak. Cuti ini hanya sempena untuk mengingati kematian Yesus Kristus. Seterusnya, Kristian di kalangan etnik Sabah dan Sarawak, iaitu penduduk Sarawak mempunyai 42.61% menganut agama Kristian, manakala di negeri Sabah 26.62% menganut agama Kristian. Di negeri Sarawak, etnik yang paling banyak menganut agama Kristian adalah etnik Iban, manakala Sabah etnik Kadazan. Sarawak dan Sabah mempunyai banyak etnik, iaitu lebih daripada 50 etnik. Sabah pula mempunyai 35 etnik yang peribumi. Kebanyakan etnik di Sarawak dan Sabah mempunyai peribumi. Hubungan etnik antara etnik yang lain tidak begitu rapat. Selalunya mereka duduk berkomplot etnik yang sama. Mereka tidak suka mencampur etnik satu sama lain, menyebabkan mereka nampak tidak bersatu. Alat komunikasi di Sarawak dan Sabah adalah sangat teruk, di mana mereka tidak mempunyai telefon pintar yang alat komunikasi tidak begitu maju di negeri Sarawak dan Sabah, menyebabkan kesukaran untuk mereka menyebarkan agama Kristian di tempat lain atau etnik yang lain. Sekian, terima kasih.